Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Aifahanina binti Isnan. Saya merupakan pelajar UKM daripada kos syariah. Jadi pada hari ini, saya ingin kongsikan kepada anda semua satu perkongsian yang menarik, iaitu jenis-jenis zakat harta. Okey. Sebelum tu, kita kena tahu dulu apakah ta'rif zakat. Okey, ta'rif zakat menurut bahasa adalah at-tazkiyah, iaitu penyucian. Manakala dari sudut bahasa pula adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhi makhsus, iaitu satu nama yang merujuk kepada apa yang dikeluarkan daripada harta ataupun badan mengikut cara yang tertentu. Okey, jadi bila kita dah tahu apakah ta'rif, sekarang kita nak tahu apakah dalil pensyariatan zakat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nur, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Allah mengatakan atuz zakah, iaitu keluarkanlah zakat. Adapun Nabi SAW telah bersabda juga, bunyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Nabi SAW telah mengatakan wa ita'iz zakah, iaitu mengeluarkan zakat. Jadi difahami di sini bahawasanya antara kewajipan orang Islam adalah mengeluarkan zakat. Okey, kita berpindah mula kepada zakat. Zakat itu sendiri terbahagi kepada dua, iaitu zakat harta dan zakat badan. Zakat badan kita sudah sedia maklum, iaitu zakat fitrah lah. Zakat harta pula terbahagi kepada lima. Iaitu yang pertama adalah al-bahaim, iaitu binatang ternakan. Yang kedua adalah as-simar, iaitu buah-buahan. Yang ketiga adalah az-zuru', iaitu tumbuhan. Yang keempat adalah an-naqdan, iaitu emas dan perak. Yang terakhir adalah at-tijarah, iaitu perniagaan. Okey, kita akan pergi go terus satu persatu. Zakat yang pertama adalah zakat binatang ternakan. Adakah semua jenis binatang ternakan wajib dikeluarkan zakat? Jawapannya tidak. Hanya 3 jenis binatang sahaja yang wajib dikeluarkan zakat, iaitu yang pertama adalah unta, yang kedua adalah lembu, yang terakhir adalah kambing. Jadi apa yang selain daripada 3 ini tidak wajib dikeluarkan zakat. Maknanya ayam, itik, angsa dan sebagainya tidak perlu dikeluarkan zakat. Okey, bila kita dah tahu apakah jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakat, sekarang kita berpindah semula kepada syarat wajib zakat. Antara syarat wajib zakat adalah nisab, cukup nisab, iaitu apa itu nisab? Iaitu had minimum yang mewajibkan seorang itu bayar zakat. Yang kedua adalah haul, iaitu berlalu tempoh 1 tahun qamariah. Yang terakhir adalah as-saum, iaitu digembala. Okey, apakah maksud digembala di sini? Maknanya penternak ataupun orang yang diberikan keizinan untuk menjaga haiwan tersebut membawa binatang-binatang tadi ke satu kawasan untuk dia makan, yang mana kawasan tersebut tidak dimiliki oleh sesiapa pun, ataupun kita kata tidak ada pemilik yang khusus lah pada tanah tersebut, dan dikongsi bersama. Dah tahu syarat wajib, sekarang kita pindah pula kepada berapakah kadar yang wajib dikeluarkan zakat. Okey, kadar wajib dikeluarkan zakat ini berkait rapat dengan nisab tadi kita kata. Jadi nisab itu adalah had minimum yang seseorang itu wajib keluarkan zakat. Okey, kalau dia adalah penternak unta, maka nisab bagi unta adalah 5 ekor. Adapun kalau dia adalah penternak kambing, nisab bagi kambing adalah sebanyak 40 ekor. Dan kalau dia adalah penternak lembu, nisab bagi lembu adalah sebanyak 30 ekor lembu. Jadi kita tahu itu nisab deh, itu nisab. Sekarang ni kan kita kata dia berkait rapat, jadi kita nak tahu berapa banyak kadar zakat yang kena keluarkan. Adakah kena 55 unta tadi kena keluarkan? Adakah 30 ekor lembu tadi kena keluarkan? Jawapannya tidak. Kalau untuk unta, dia hanya mengeluarkan daripada bila mana dia dah mencapai nisab 5 ekor tadi, maka dia wajib keluarkan satu syad. Syad itu sama ada dia boleh pilih antara seekor kambing ataupun seekor biri-biri. Jikalau dia adalah penternak kambing dan telah mencapai nisab berapa ekor yang wajib dia kena keluarkan, jikalau telah mencapai nisab kambing itu sendiri, dia kena keluarkan, dia boleh pilih juga sama ada dia nak keluarkan seekor kambing ataupun seekor biri-biri. Adapun kalau dia adalah penternak,
lembu dan telah mencapai nisab lembu, maka dia kena keluarkan seekor anak lembu jantan. Jadi ada syarat-syarat tertentulah kepada kambing-kambing dan biri-biri yang kita sebutkan sebentar tadi. Okey. Bila kita dah tahu berapa banyak kadar zakat tadi, okey, maknanya orang tu sudah tahu dah kewajipan berapakah kadar yang perlu dikeluarkan zakat. Adapun jikalau dia ada pertambahan pada kita kata bilangan-bilangan kita sebut sebentar tadi, maka hendaklah dia belajar dengan lebih lanjutlah, lebih terperinci dalam kitab-kitab yang lebih meluas. Okey, zakat yang seterusnya adalah zakat tanaman, iaitu athimar. Apakah jenis buah yang wajib dikeluarkan zakat? Dua sahaja, iaitu zakat bagi buah kismis dan kurma. Kismis dan buah kismis dan buah tamar. Buah kismis dan buah tamar. Okey. Dah tahu jenis buah, sekarang kita pindah pula kepada syarat wajib. Syarat wajib bagi kismis dan tamar tadi. Yang pertama adalah cukup nisab. Apakah nisab bagi zakat kismis dan tamar? Okey, yang pertama adalah dia punya nisab adalah sebanyak 5 pikul. 5 pikul. Dan 5 pikul bersamaan dengan 300 gantang. 300 gantang bersamaan dengan 1400 cupak. Okay, kita nak tahu satu pikul bersamaan dengan berapa gantang? Satu pikul bersamaan dengan 60 gantang. Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Dan satu cupak bersamaan dengan satu tadahan penuh 2 telapak tangan lah. Dan 2 telapak tangan yang sederhana. Okey. Syarat wajib seterusnya bagi tamar dan kismis adalah budu solah, iaitu telah zahir ranum walaupun pada sebiji buah. Maknanya apakah maksudkan sebagai zahir ranum kat sini adalah sekira-kira sudah tiba waktu yang pada kebiasaan yang boleh dimakan. Okey, jadi kat atas dia itu telah tertanggung kewajipan untuk dibayar zakat. Sekarang kita nak tahu berapa kadar zakat yang dia perlu dikeluarkan. Kat sini kita kena lihat kepada dua aspek lah. Kalau dia punya buah tadi diairi dengan tanpa pembelanjaan, misalnya dia hanya guna air hujan ataupun air sungai saja, maka dia wajib keluarkan 1/10 daripada nisab telah 1/10 daripada 300 gantang bersamaan dengan 30 gantang. Adapun kalau dia airi dengan perbelanjaan, misalnya dia guna khidmat binatang untuk mengairi buah tersebut, maka di sini dia kena keluarkan setengah daripada 1/10 tadi, maknanya bersamaan dengan 15 gantang. Okey, jadi semua ini tidak akan sah dia punya pengeluaran zakat itu melainkan setelah kismis dan tamar tadi menjadi kering. Okey, zakat seterusnya, zakat yang ketiga adalah zakat az-zuru', iaitu tanaman. Okey, apakah jenis tanaman yang disyariatkan oleh Islam? Tanaman yang menguatkan badan dan diambil secara ikhtiar, contohnya barli, gandum, kacang dan sebagainya lah. Okey, kita berpindah pula kepada syarat wajib bagi tanaman ini. Syarat wajib adalah sama je. Apakah syarat wajib? Yang pertama adalah cukup nisab. Berapakah kadar nisabnya? Kadar nisabnya adalah 5 pikul. Sama macam buah tadi. 5 pikul bersamaan dengan 300 gantang. 300 gantang bersamaan 1400 cupak. Okey. Dan syarat wajib seterusnya adalah ishtidadul hab, iaitu telah matangnya biji. Apa maksud telah matangnya biji? Maknanya telah menjadi keraslah biji tersebut. Okey. Kemudian kita tahu pula apakah kadar yang wajib dikena keluarkan zakat. Kadar wajib yang kena keluarkan zakat adalah kita ikut juga konsep yang kita belajar tadi, iaitu jikalau dia diairi tanpa belanjaan, dia kena keluarkan 1/10 daripada 300 gantang. Jikalau dia airi dengan pembelanjaan, zakat yang perlu dikeluarkan adalah kadar yang perlu dibayar zakat adalah 1/2 daripada 1/10 tadi, bersamaan dengan 15 gantang. Okey. Seterusnya adalah zakat naqdan, iaitu emas dan perak. Okey, kita kena tahu apakah nisab bagi emas dan perak. Nisab bagi emas adalah sebanyak 20 miskol. Kalau kita kata zaman sekarang ni 20 miskol tu bersamaan dengan 85 gram lah. Satu miskol tu berat bersamaan dengan berapa? Satu miskol tu bersamaan dengan berat 72 biji barli. Adapun nisab bagi perak pula adalah sebanyak 200 dirham. 1 dirham bersamaan dengan 52
2/5 biji barley. Okey. Dah tahu nisab, sekarang kita nak tahu haul pula. Haul dia berlalu sama juga berlalu tempoh 1 tahun Qamariah. Melainkan ma'adin dan rikas. Ada perbahasan lebih lanjut lah mengenai ma'adin dan rikas ni. Okey, berapakah kadar yang wajib dikeluarkan bagi emas dan perak? Dia kena keluarkan 1/40 daripada nisabnya lah, nisab masing-masing. Kalau emas, maka dia kena keluarkan 1/40 daripada 20 miskol bersama dengan setengah miskol. Kalau dia keluarkan perak, dia kena keluarkan 1/40 daripada 200 dirham tadi. Jadi itu adalah daripada berkaitan mengenai zakat emas dan perak. Okay, kan kita pindah pula kepada zakat perniagaan. Okey, zakat perniagaan. Zakat perniagaan ni kita kena ambil tahulah, sebab sekarang ramai orang menceburi diri dalam bidang perniagaan. Tapi dia tak tahu. Mungkin dia sudah wajib ke atas dia bayar zakat, tetapi dia tidak sedar dirinya itu tertanggung kewajipan tersebut. Jadi sebab itulah kita kena belajar ilmu agama supaya kita menjadi lebih arif dan tahulah tentang perkara yang berkaitan dengan agama kita. Jadi zakat perniagaan, apakah nisab bagi zakat perniagaan? Iaitu nisab bagi zakat perniagaan adalah harta dagangan yang dinilai berdasarkan naqdan. Naqdan itu apa? Naqdan itu emas dan perak. Maknanya jikalau dia mulakan perniagaan itu dengan emas, maka dia kena dia kena ikut, maka nisab nak ikut nisab emas lah. Nisab ni kena ikut nisab emas. Begitu juga kalau dia mulakan perniagaan tersebut dengan perak, maka nisab perniagaan tersebut kena ikut nisab perak. Kalau dia gunakan selain daripada mulakan perniagaan tersebut selain daripada emas dan perak, maka di sini perlu dia kena tahulah, perlu dia mengetahui nilai mata wang satu negara tersebut yang digunakan pada zaman dahulu. Adakah guna emas ataupun perak? Kalau negara tersebut menggunakan emas, maka dia kena ikutlah nisab emas. Adapun kalau kalau negara tersebut pada zaman dulu menggunakan nisab perak, menggunakan perak sebagai mata wang, maka dia kena ikut nisabnya itu kena ikut nisab perak. Okey. Sekarang ni kita nak tahu apakah syarat wajib seterusnya bagi perniagaan adalah haul. Cukup haul, ini cukup 1 tahun Qamariah. Okey, cukup 1 tahun Qamariah. Okey, sekarang ni bila kita kata tadi ikut nisab tu, maksud macam mana kita nak bayar dia tu? Maknanya jikalau dia punya harta ataupun kita kata keuntungan yang terhasil daripada perniagaannya itu, contohlah bermodalkan pada asalnya bermodalkan emas, maka apa yang hasil daripada perniagaan itu mencapai tak nisab 20 miskol, iaitu nisab bagi emas tersebut, mencapai tak nilai dia tu jika ditukarkan, yakni nilai dia tu adakah mencapai 20 miskol? Jikalau mencapai 20 miskol, kenalah dikeluarkan zakat dan kena ikut cara bayaran keluarkan zakat lah. Bayaran bagi zakat emas itu 1/40 daripada 20 miskol. Begitu juga kalau dengan perak. Jadi setakat itu saja daripada saya, perbincangan saya pada hari ini, perkongsian saya mengenai zakat. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan diri semua. Jadi kalau ada salah silap, saya mohon maaf daripada pihak saya. Jadi setakat itu sajalah daripada saya. InsyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.